Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mi. Okay, dengar suara saya dengar jelas Dengar, Miss. Dengar. Dengar Okay, semua sihat? Alhamdulillah. Sihat. Miss, sihat, Miss? Okay, Alhamdulillah. So, selamat Hari Raya semua. Kita masih dalam bulan Syawal. Raya kan? Hari ni raya keempat. Tapi nak buat macam mana cuti kita sekejap je kan? Cuti lama tapi sekejap untuk raya. Okay, so raya semua okay? Kat rumah je lah kan? Tidur je, Miss. Tidur je. Yelah, nak berjalan-jalan pun tak boleh kan? Okay, so harapnya semua jaga diri masing-masing lah ya. Sebab yelah dengan COVID ni kes kita semakin banyak ni tengok ni. Okay. So semua jaga diri. Tak payah keluar lah kalau ada benda tak penting kan. Okay, for those yang berada di tempat yang banyak kes tu kan. Zon merah. Saya sendiri pun sekarang ni berada di zon merah actually. Saya balik kampung. Okay. So kena jaga masing-masing lah. Okay. Alright, so kita akan start kelas. Okay, so untuk hari ni saya akan continue chapter 5 continue chapter 5. Okay, so sebenarnya saya baru perasan bila tengok course info tu sepatutnya minggu sebelum cuti raya which is minggu ke-6, tapi kita tak buat kelas kan sebab sorry, sebab hari Ahad tu kita cuti forward daripada hari pekerja, tapi saya minta kamu tengok sendiri video kan. Semua dah tengok video saya ke? Yang chapter 4. Ya. Semua kan. So ada bahagian 2, chapter 4 bahagian 2, don't care terms tu. So sepatutnya pada minggu lepas tu ada 2 part yang saya kena cover actually, itu chapter 4 dan juga sebahagian chapter 5. Sepatutnya chapter 5 saya dah masuk minggu lepas. Maksudnya sepatutnya saya minta kamu tengok video tu, tapi tak apalah, saya cover hari ni semua sekali untuk chapter 5. InsyaAllah saya cuba habiskan. Kalau tak sempat pun as usual lah, video semua saya dah ada. So nanti kita tengok setakat mana yang saya boleh settlekan ni. Dan kalau tak sempat tu saya akan minta kamu tengok video sendirilah. Okay. Dan jika ada sebarang persoalan as usual, kamu boleh tanya pensyarah kamu ataupun kamu boleh tanya sendiri walaupun saya tak mengajar kamu pun tak ada masalah. Okay, boleh tanya. Okay, so saya rasa kita boleh start Sekejap saya share. Okay, nampak tak saya punya slide kat depan ni? Nampak, Miss. Nampak. Nampak ya? Okay. Alright. Kejap ya. Sekejap ya, kelas ada call.
Okay, sorry. Alright, so kita kata ni sorry tadi ada call jap. Alright, so untuk chapter 5, okay, so this is the outcome for chapter 5. Perform the binary additions, okay, construct the half adder, full adder and parallel adder circuit, differentiate between sign number and two complement numbers, okay, perform the conversion of sign and two complement numbers, okay, perform the two complement arithmetic and construct the subtractor and adder subtractor circuit. So this is the outcome for chapter 5. So chapter 5 ni arithmetic circuit. So secara keseluruhannya kamu akan belajar macam mana nak perform arithmetic lah, tambah dan juga tolak, okay, menggunakan two complement numbers lah. Walaupun kita ada dua jenis, which is sign number dan juga two complement number, tapi untuk proses arithmetic tu kita banyak menggunakan two complement numbers. Okay. Sekejap ada yang tak boleh. Okay, so kita start dengan binary addition. So yang awal-awal ni saya pergi secara laju sikit. So binary addition ni dia sama seperti kita buat perform addition decimal lah. So tambah biasa, cuma bezanya kamu gunakan nombor dalam bentuk binary, 01, 01 kan. So ni contoh kalau kamu lihat, kalau kita ada 1 bit saja, maksudnya A 1 bit, B pun 1 bit lah, itu maksudnya 1 bit kan. So bila kamu tambah, kamu akan dapat sum dan juga sometimes dia akan ada carry. Contohnya kalau kamu tengok di sebelah ni, kita ada 4 possible combinations lah macam mana kita boleh buat proses tambah yang melibatkan 1 bit. So kalau 220 contoh macam ni lah, 00, 0 plus 0 yang akan dapat 0. Okay, so yang last kali ni, ini adalah contoh yang kalau ada carry. Okay, so 1 plus 1 is 01. So 1 tambah 1 dalam decimal 2 kan. So 2 bila kamu convert kepada binary, kamu akan dapat 1 kosong kan. So kosong ni adalah sebagai dia punya sum. So 1 ni sebagai dia punya carry lah. So every time bila kita buat penambahan, memang kita akan melakukan proses macam ni lah. Okay. And then kalau kita tambah lebih besar lah, nombor yang lebih besar. Of course lah, bila dalam arithmetic ni kita akan lihat nombor yang lebih besar. So contohnya kalau melibatkan beberapa bit di sini, example if we have 4 bits kan. So A ada 4 bit, B pun ada 4 bit. So kalau kamu tengok yang sebelah kiri ni. Okay. So you need to add each pair, okay, and then of course when you add each pair there will be Cin, so value selepas kamu tambah tu kan. So dia ada carry kan. So next column tu dia kena tambah sekali dengan value carry lah. So contoh kalau kamu tengok di sini, value A 13 kan. So 13 bila kamu convert kepada binary is 1101, then tambah dengan 6. So 6 dalam binary is 0110. Okay. So bila kita tambah ni, contoh tambah seperti biasa je, 1 tambah 0, 1, so carry dia kosong lah kan. So untuk next column tu kamu kena tambah sekali dengan value carry in. Itu yang penting. Okay. So kita tengok di sini kita ada beberapa kolom lah kan. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. So kolom pertama ni je dia tak ada C-in lah. Sebab first tu kan. First tu dia tak ada apa-apa value dekat sini. Kolom kedua dan seterusnya tu je yang baru melibatkan value C-in. Okay. Okay, daripada proses tambah tadi tu, sebenarnya dia wujud 2 jenis circuit. Kan, daripada yang 1 bit dengan yang melibatkan lebih banyak bit kan. So kalau hanya melibatkan 1 bit saja, maksudnya A 1 bit, B 1 bit, so kita gunakan half adder lah untuk apply proses addition tersebut. So the first column macam ni kan, the first column add 2 bits A plus B and then generate 2 output which is S and CO. So this operation we call half adder. Okay, half adder. A plus B ni kan. So kita akan dapat S dan juga CO. Okay. So this half adder circuit, how we can derive the circuit for half adder. So of course kita akan ada step-step lah kan. Untuk combinational circuit kan kita ada 3 step. Pertama, you kena derive through table.
Yang kedua kena keluarkan expressions. Okay, dan yang ketiga of course you kena draw the circuits. Okay. So untuk step yang pertama ni half adder. So you know that you have two input, right? So when you have two input, you need to list down all the combinations lah. Okay, so kalau kita tengok sini combinations dia, and then output kita ada dua. So kenapa dua? Kamu tengok dari segi dia punya diagram kat atas ni. Kita ada S dan juga CO kan. So macam mana kamu dapat S dan juga CO ni, value S dan juga CO, kamu tambah je lah value A dengan B. Sebab kita kan operation tambah. Okay. So kosong tambah kosong, kamu akan dapat kosong dan CO kamu akan dapat kosong lah. Okay. Dan yang seterusnya kosong tambah satu, satu, okay, CO kamu satu dan CO kamu kosong dan seterusnya kita buat sampai habis. So bila kamu dah complete truth table untuk half adder ni, step yang kedua kamu kena simplify. Okay, simplify the truth table. Okay. So based on the truth table, so kita dapat equations yang ni lah. So daripada equations ni, untuk S, you will get A bar and B plus A and B bar. So this is actually the what we call the SOP, right? So SOP. Then daripada equation A bar and B plus A and B bar ni, this actually dia sama dengan satu lagi equation which is XOR. Kan kamu ingat balik chapter 2 kan, XOR dengan XNOR kita ada dua equations. Okay. So untuk walaupun sebenarnya kalau ikut equation ni tak boleh ringkas dah, tapi dia boleh ringkas dari segi circuit. Kan, sebab kalau kamu lukis A bar and B plus A and B bar ni, dia banyak melibatkan penggunaan gates kan. Kita menggunakan gate NOT, ada gate AND, ada gate OR. So why not? Daripada equations ni sebenarnya dia adalah equal to another equation which is equal to XOR equations. So kita gunakan satu gate sajalah which is XOR. C disebabkan kita ada satu je output, so A and B je lah. So daripada dua equations ni kita lukis circuits. So ni adalah untuk half adder. Yeah. So bila melibatkan lebih banyak bit, so kita kena gunakan full adder. Tak boleh guna half adder. Kenapa? Sebab kita dah ada value C in kan. Kalau kamu tengok kat sini kan, so dia dah ada value C in. Maksudnya dia dah melibatkan 3 input. Hanya yang pertama je lah, 2 kan. Tapi yang seterusnya tu dia ada 3 input. Sebab tu kita kena gunakan full adder. So kenapa full adder? Sebab dia ada 3 input. C in, A, B, output samalah S dengan CO. So yang ni kita panggil sebagai full adder operations. So sama seperti half adder, kita kena buat 3 step lah untuk draw dia punya logic circuit dia kan. So kita start dengan step pertama which is truth table, and then equation, dan lastly is logic circuit. So untuk truth table ni kita ada 3 input kan, A, B, C. So C ni adalah C in lah. So walaupun kalau kamu tengok gambar ni C in kat atas kan, tapi kita consider C tu adalah input yang terakhir lah which is C. So disebabkan kita ada 3 input, so kamu akan ada 8 combination input. Sorry. Okay, 8 combination input. So cara nak dapatkan S dengan CO sama seperti half adder tadi lah, tambah je. Okay, tambah je lah A, B dengan C in. Okay. So bila kamu dah dapat ni, okay, kamu keluarkan dia punya equations. Okay. So daripada equation di sini, okay, so ni adalah equation untuk S. Ini adalah equation untuk CO. So untuk equation untuk untuk S ni, kita boleh ringkaskan lagi, which is menggunakan Boolean algebra. Okay, menggunakan Boolean algebra maksudnya ringkas dari segi kita tak nak gunakan banyak sangat gates lah kan. So di sini kita boleh ringkaskan dengan Boolean algebra. So untuk yang yang pertama ni, okay, dan dua yang terakhir ni kita buat factorizing kan. So you factorize A bar. So in bracket dia akan dapat B bar and C. Okay, plus dengan B and C bar. So yang belakang ni you akan dapat B bar and C bar plus B and C. So daripada value dalam bracket ni, dia sebenarnya sama dengan equation exclusive OR. Betul tak? Kan? So kalau kamu ingat exclusive OR yang kita belajar masa chapter 2, okay, yang ni, ataupun dia ada satu lagi equation which is
A bar and B plus A and B bar. So kamu tengok format dia ni. A bar and B plus A and B bar. So kalau kamu jumpa this kind of kalau kamu jumpa this kind of format for equations, so sebenarnya kamu boleh tukar dia kepada bentuk exclusive OR lah. Okay, tukar dia dalam bentuk exclusive OR. Okay. Okay. So sebab tu kamu akan dapat B exclusive OR C. Sebab kalau tengok sama kan, dia first variable tu bar, second variable tu tak ada bar. Dan untuk second term tu dia terbalik. Untuk yang kedua ni pula B bar and C bar plus dengan BC. So yang ni dia follow format untuk XNOR. Kan? So XNOR sebab tu dia sama dengan XNOR. Okay, and then last kali kenapa kamu dapat A exclusive B exclusive C? So the whole things ni, semua sekali ni sebenarnya dia follow format exclusive OR kan, sebab first value is bar. So kamu tengok kan, A bar is bar, and then second is B. So B exclusive C ni kita consider sebagai value yang kedua lah, ataupun input yang kedua, which is dia mewakili B. Okay, dan dia tak ada bar kan, B exclusive C ni tak ada bar. Okay, and then untuk yang ni A. Okay, so A tak ada bar, and then B exclusive C ni dia ada bar kat atas. Sebab tu dia sebenarnya mewakili eksklusif. Okay, so A eksklusif, B eksklusif C. So dia sebenarnya kalau kita buat dalam bentuk kurungan, dia akan dapat macam ni lah. A eksklusif, B eksklusif C. So yang ni. So A is A. Okay, B ni adalah yang value B eksklusif C. Okay, so untuk CO pun sama lah. Untuk CO pun sama. Okay, bila kita ringkaskan, you akan dapat this kind of equation. Okay, so daripada dua equation ni, kamu draw je lah. Okay, dia punya circuit. Balik nanti kalau kamu mesti tak faham, kamu balik, cuba tengok balik equations ni. So ingat balik lah yang kita belajar masa chapter 3, especially untuk ringkaskan persamaan tu, simplifications. Okay, so next is parallel adder circuit. Okay, parallel adder circuit. So ni jenis-jenis circuit yang kita ada untuk perform arithmetic. So dalam chapter 5 ni kita ada 3 circuit utama lah, parallel adder circuit, subtractor circuit dengan adder subtractor circuit. So ketiga-tiga circuit tu kamu kena ingat lah dia punya diagram dia, constructions dia. So parallel adder circuit ni, we use this circuit to perform additions. Sebab nama dia pun parallel adder kan. So kita hanya gunakan dia untuk perform additions. So example, kita ambil yang paling minimum sekali lah, which is 4 bits. So how to perform addition for 4 bit parallel adder kan. So to construct a 4-bit parallel adder, so we need a single half adder and 3 full adder. So kenapa kita perlukan single half adder and 3 full adder? So kamu tengok di sini. Okay. So bila kamu tengok format untuk tambah nombor yang 4 bit ni, so kamu tengok column by column So sekarang ni kita ada 4 column lah kan. Consider satu column tu kira 1 bit. So kamu tengok column yang pertama. Okay, yang ni column pertama ni kan. Okay, kedua, ketiga dan juga keempat ni kan. So bila kamu tengok column yang pertama, kita cuma ada 2 input je kan, A dengan B. So bila A dengan B sahaja, sebab tu bila kita draw parallel adder circuit ni, kita gunakan half adder untuk mewakili kolom yang pertama. Sebab dia cuma ada 2 input. Okay. Tapi untuk kolom kedua, ketiga dan keempat, kita kena gunakan full adder. So that's why kamu tengok ni semua digunakan full adder. So first thing you kena ingat lah, untuk half adder dengan full adder ni dia ada berapa input, berapa output. Okay, so untuk half adder kita cuma ada 2 input, output ada 2. Full adder 3 input, output still sama. Okay, which is ada 2 juga kan. So bila kamu tengok macam mana kita nak construct adder circuit ni, so first kali kita lukis half adder kan, dia ada A1, B1 yang ni. Okay, A1, B1. And then dia ada S1 dan juga CO. So sepatutnya kat sini CO lah. Bila ketemu tambah ni, kamu akan dapat CO. Tapi CO ni dia akan carry untuk the next column kan, menjadi Cin, betul tak? Kan bila kita tambah dia akan naik
value ke sebelah. Sebab tu kalau kamu perasan, CO untuk first half adder ni dia kena connect dengan next full adder sebagai C in. Okay. And then dia akan produce S2 dan juga CO lagi kan. Dia ada CO kat sini. So CO ni dia akan naik atas ni menjadi C in. Okay. Okay, so dia akan jadi C in. Sebab tu kalau kamu tengok setiap CO tu dia akan connect to the next full adder. Okay. Untuk mewakili value C in. Okay. So CO yang ketiga ni pun dia akan connect kepada the last full adder menjadi C in. Cuma yang last kali ni je dia CO je lah, dia tak ada connection sebab kita cuma ada 4 sahaja kan. Kat sini kita cuma ada 4 je. 1, 2, 3, 4. Okay. So this is how you construct parallel adder circuits. Okay. Okay, 7483 is a commercial 4-bit full adder. So dalam circuit maker kita tak ada half adder kan. Kita tak ada half adder. Kita cuma ada circuit full adder. Okay, circuit full adder which is kalau ikut ID code dia yang ni lah 7483. Okay. So this is a full adder. Okay, so kalau kamu tengok dia sama je lah konsep dia kan. So dia melibatkan ada 4 bit lah kan. 4 bit untuk A, 4 bit untuk B. Okay. And then kita ada S juga. Okay, and then kita ada C in dengan juga C out. Okay. So untuk perform 4-bit addition menggunakan this kind of full adder, okay, so your C in must be connected to ground. So maksudnya dalam konteks di sini, kalau yang tadi kita gunakan 1 half adder, 3 full adder, betul tak? Okay, sebab kita lihat daripada sini ni format dia kan, kita ada untuk column yang pertama cuma ada 2 bit. 2 input saja, sebab tu kita boleh guna half adder. Tapi sebenarnya kita boleh juga guna semua sekali tu kita gunakan full adder, tak ada masalah. Boleh kan, sebab dalam circuit maker kita memang tak ada half adder kan, so kita guna semua tu full adder lah. So bila you gunakan semua full adder, especially untuk first column ni, okay, bila kamu gunakan full adder untuk first column, so dia akan ada 3 input lah. Ni A1 A1, B1. Okay, so dia akan ada 3 input, of course A1, B1 and then C in. Okay, so dalam konteks yang ni, C in ni kamu kena sambung dia kepada ground, ataupun dalam konteks ni dia sama dengan 0 lah. Sama dengan 0. Okay, so maksudnya yang ni kalau kita ada C in kat atas ni, so C in ni kita kena letak value dia sama dengan 0. Sebab format yang asal, kolom yang pertama tu sepatutnya tak ada value apa-apa. Tapi disebabkan kita guna full adder, so kena masukkan value. Kan, kena masukkan value. So apa value yang kita kena masukkan untuk C in yang pertama ni adalah 0 lah. Supaya dia tak mengubah apa-apa value lah, sebab asalnya memang tak ada value kan. So sebab tu C in yang pertama ni dia connected to ground. So untuk value-value yang seterusnya ni, dia depends kepada number lah, depends kepada binary tersebut. Okay, so sometimes in the questions dia akan tanya jugalah, you need to perform the addition by using 4-bit parallel adder. Okay, 4-bit parallel adder. So kalau you guna diberi soalan sebegitu, okay, 4-bit parallel adder, maksudnya dia ada 2 version lah. Sama ada you boleh gunakan 1 half adder, 3 full adder macam yang ni. Okay. Ataupun bila kamu draw diagram tu, kamu boleh gunakan yang ni juga, which is all 4 are full adders. Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Okay, so macam mana cara kamu nak perform addition tersebut? Kamu kena tunjuklah value bagi setiap bit, okay, yang untuk setiap A1, A2 dan sebagainya lah. Contohnya kalau kita ada beri soalan, perform the addition of 2 plus 3, okay, using parallel adder. So first thing, you kena dapatkan dulu nilai binary dia, kan? So you kena convert lah kepada 4-bit, okay, 4-bit. So untuk yang ni maksudnya 2 ni kamu kena tukar kepada 4-bit. So 0, 0, 1, 0, and then 3 ni kamu kena tukar kepada 4-bit jugalah. Okay, 0, 0, 1, 1. Okay.
And then after that, after you convert this decimal value to 4-bit, so you can show the process of addition by using these parallel adder circuits. Okay, how to show the process of addition by using this parallel adder circuit is actually you just replace binary yang kamu dah convert ni kepada positions dia. Maksudnya you kena tahulah which one is A1, which one is A2, A3, A4 kan, B1, B2, B3, B4. So by default nombor yang pertama ni kita wakilkan dia adalah A lah. Maksudnya 2 ni A. Okay, 3 ni adalah B. So maksudnya kosong ni ini adalah A1 lah kan. Tetap. This is A1. Okay, so yang ni adalah A2. So this is A3. And then lastly is A4. Dia akan ikut format yang ni lah. Yang ni. Ikut format yang ni. Dia start daripada kanan. A1 tu sebelah kanan lah kan. List significant bits. Okay. So same goes with B. So here is B1. Okay. So this is B2. Okay. This is B3. And this is B4. Okay. So di sini kamu masukkan saja value tu ke dalam circuit ni. Okay. So contoh saya tunjuk yang guna 4-4 full adder ni kan. Okay. So A1 is 0, right? So you just put 0 here. Okay, and then A2 kita letak A dulu. A2 is 1. A3 is 0. And then A4 is 0. Okay, so untuk B pun samalah. Okay, B1 is 1. So you tengok value dekat sini yang kamu dah convert tu. Okay, B2 is 1. Okay, B3 is 0. B4 is 0. Okay, and then after that, you dapatkan nilai S dengan CO. So you just perform the additions lah. Kan, you perform the addition. So contoh untuk dapatkan S1 dengan CO yang pertama ni, you tambah je value yang di sini. Kan, so Cin is 0 kan, so 0 plus 0 plus 1. Okay, 0 plus 0 plus 1 is 1, right? Okay, so CO is 0. Kan, so you carry CO0 ni to the next value which is Cin, dia akan dapat 0 jugalah sebab dia akan bawa ni. Okay, dia akan carry. And then untuk dapatkan S2, so tambahlah nilai yang ni pula. Okay, 0 plus 1 plus 1. 2 kan, 2. 2 in binary is 0, 1. So, 0, 1. Okay, so Cin here is 1. Okay, so 1 plus 0 is 1, 0. Okay, so 0 plus 0 plus 0 is 0, 0. So, how to read your answer? Okay. So, S4 is 0. S3 is 1, S2 is 0, S1 is 1. So you will get 0, 1, 0, 1 or equal to 5. Okay. Maksudnya betul lah kan? 2 tambah 3 memang you akan dapat 5. Okay, 2 tambah 3 you akan dapat 5. So 5 ni kalau you convert kepada binary you akan dapat 0, 1, 0, 1. Okay. So sebab tu bila kita tengok di sini jawapan yang kamu dapat bila kamu perform menggunakan pair adder ni, kamu akan dapat jawapan yang betul lah, which is 0, 1, 0, 1 or equal to 5. So this is how you show the addition, okay, addition process by using the parallel adder circuit. Kalau kamu gunakan version yang ni sama je, cuma dia tak ada Cin kat atas ni. Dia tak ada Cin kat atas ni kan. So sama je lah. So A1 you letak je lah value A1 tu apa tadi. Okay. Alright. Ya saya. 2 dengan 3 tu kita yang tentukan ke ataupun soalan? Oh, soalan. Soalan ni contoh soalan. Contoh. Contoh. Tunjukkan proses penambahan 2 tambah 3. So diberilah soalan tu dia akan diberi. Kamu yang kena tunjukkan dalam bentuk diagram macam ni. So first ni kamu kena draw dululah diagram dia tu. Okay. Okay. Boleh? Boleh. So ni contohlah salah satu contoh soalan dia. Alright, so next ni kalau 8 bit. Kalau 8 bit maksudnya kita akan melibatkan penggunaan bit yang lebih banyak lah kan. So kalau gunakan circuit maker dia akan melibatkan 2 full adder lah.
Okay, and then C out ni akan sambung kepada next C in. Ataupun kalau dalam bentuk format binary, dia macam ni lah. Dia akan banyak bit. Okay. Alright, so habis untuk bahagian addition, introduction lah supaya kamu faham proses addition. So next kita tengok type of numbers, binary numbers. So binary numbers actually can be represented either positive or negative value. Okay. So common representation of sign numbers is either in form of sign magnitude or in form of two complement. So kita ada dua cara macam mana kita nak represent binary numbers. Sama ada menggunakan sign magnitude numbers ataupun menggunakan two complement numbers. So kita ada dua kaedah how to represent those binary numbers. So kita akan tengok one by one lah. Okay, first kita tengok dulu sign magnitude numbers. So in sign magnitude number system, okay, a number consists of two parts. Okay, so we have two parts, magnitude and sign. Okay, so magnitude 0. Okay, so this one 0 signifies a positive number, and then magnitude 1, sign. Okay, sign 0 signifies a positive number, and then sign 1 signifies a negative number. So we have two sign lah, sebab dia melibatkan nombor positif ataupun negatif. So kalau dia bermula dengan kosong, maksudnya nombor itu adalah nombor positif lah. And then this is how you can determine range. Okay, so for n bit sign magnitude number could represent integers range from. Okay, so this is how you determine the range. So depends on n bits. Contoh lah kat sini kan, kamu tengok contoh ni. Okay, 4-bit sign magnitude, okay, range from -7 to +7. So what means by range? Okay, meaning that kalau you nak convert nombor-nombor ni, -7 sampai +7 ni, kamu boleh represent dia dalam menggunakan 4 bit. Sekurang-kurangnya 4 bit. Okay, kena represent dalam menggunakan 4 bit. Walaupun kalau kamu gunakan calculator 7, kan bila kamu guna kalkulator positif 7 kalau kalkulator is 111, right? Yang kita belajar masa chapter 1 tu. So 111. Tapi now bila kita masuk chapter 5, dia dah ada perubahan dah. Kamu nak tunjukkan nombor tersebut positif ke negatif? So kalau kamu nak wakilkan nombor tersebut positif, kamu kena tambah kosong di depan. Itu je. Kan? So 7 ni, maksudnya 7, positif 7 ni kan? Positif 7. So you akan dapat 0, 1, 1, 1. So this is sign. Okay, this is magnitude. So kita ada dua bahagian untuk sign magnitude number ni kita ada dua. Satu, biasanya kamu guna calculator tu kamu akan dapat magnitude dia dululah. Kan bila kamu guna calculator ataupun kamu guna kaedah yang kita belajar masa chapter 1 tu kan. So you will get the magnitude. But you need to appear sekali the sign bit tu. Kan nak tunjukkan nombor tersebut positif ke negatif kan. So kalau dia adalah positif 7, so kamu tambah je sign kosong. Okay. And then kalau kamu nak represent dia negatif 7, so kamu letak bit 1 kat depan. Okay, magnitude dia samalah. So sign magnitude number sih dia straightforward lah, dia mudah. Letak 1 je atau kosong kat depan tu untuk tunjukkan nombor tu negatif ke positif. Ni contoh lagi kan. Positif 6, negatif 6. So dia berbeza sign bit je lah. Ni contoh yang 4 bit tadi kan, start daripada positif 7, negatif 7. So ni contoh value dia dalam binary. So kalau kamu tengok perbezaan nombor positif dengan nombor negatif ni, beza dia cuma bit kat depan tu je. Okay, so sign magnitude dia straightforward. So senang kan. Okay, so satu lagi kaedah macam mana kita boleh represent nombor adalah menggunakan two complement numbers. Okay, menggunakan two complement numbers. Okay, menggunakan two complement numbers. So it requires complementation, which can perform quite efficiently on binary numbers. So first thing dari segi range. So kalau kamu tengok formula dia berbeza sikit dengan formula yang sign number ni. So kalau kamu tengok formula sign number,
nombor negatif dia, formula dia start daripada 2 kuasa N tolak 1 tolak 1. Okay, sehingga positif 2 kuasa N tolak 1 tolak 1. Okay, sebab tu kalau kamu tengok value positif dengan negatif dia samalah, start daripada negatif 7 sampai positif 7. Kalau kamu masukkan bit 4 ni kat sini kan, N ni kamu masukkan ni berapa bit lah kan, 4 bit ke 5 bit ke tak kisahlah berapa bit tu, depends N of N. Tapi kalau tu complement, so kamu perasan ni, untuk nombor negatif dia tak perlu tolak 1, which is dia start daripada 2, negatif 2 kuasa N tolak 1 sehingga positif 2 kuasa N tolak 1 tolak 1. Okay, contoh kalau dia 4 bit, so range dia akan start daripada negatif 8 sampai positif 7. So dia agak berbeza lah dengan sign magnitude number dari segi range tu. Maksudnya kalau kita gunakan two complement number, negatif 8 kita boleh represent menggunakan 4 bit. Itu maksud dia, range ni. Tapi kalau sign magnitude number, negatif 8 kita tak boleh gunakan 4 bit. Kan, sebab nombor yang paling besar untuk negatif dia adalah negatif 7 saja. Okay, so kita kena gunakan lebih banyak bit lah kalau kita nak convert negatif 8 tadi tu. Okay. Tapi kalau kita menggunakan kaedah two complement, negatif 8 ni termasuk dalam range 4 bit. Okay. So kalau kamu tengok positif 6 dengan negatif 6 untuk two complement, positif 6, nombor positif untuk two complement sama representation dia dengan nombor positif untuk sign magnitude. Sama je, maksudnya dia ada magnitude and then ada sign 0 kat depan. So dia tak ada beza apa-apa lah, dia sama je lah cara, maksudnya how to represent positive number using sign magnitude system or two complement system is actually the same methods lah. You just add 0 in front kan untuk tunjukkan dia adalah nombor positif. But to represent negative number by using two complement methods, dia berbeza sedikit. Okay, so kalau kamu tengok sendiri ni, so negatif 6 dalam two complement, you akan dapat 1010. Kalau sign number negatif 6 is 11110. Kan, so beza dia, beza lah kan, sebab negatif 6 dalam two complement is 1010. So macam mana cara kita nak dapatkan two complement number ni menggunakan nombor negatif menggunakan two complement number. Okay. So ini adalah step dia lah ni lah. Ni. Okay. So negative number in two complement is obtained from a positive number. So ni step pertama, you kena dapatkan positive number dia dulu. Okay. And then step kedua, you kena complement each bit including the sign bit. Okay. And then step ketiga, you kena add 1, okay, to the value. So there are 3 steps. How to convert negative number in decimal to two complement number. So there are 3 steps. First, you need to find the positive representation of that number. And then after that, you complement each bit. Complement each bit ni maksudnya you kena change lah kan, 0 change to 1 saya tunjuk. And then next you tambah 1 kepada nilai yang you dah complement tu. Okay. So if you have carry that occurs out of the most significant bits tu, you buang lah. So kalau kita buat proses tambah tu dia ada berlebihan kan. So kita boleh buang. So ni contoh negatif 6. Kenapa negatif 6 tadi you dapat 1010? So first step, you kena dapatkan binary untuk positif 6 dulu. Itu step pertama tadi kan. So positif 6, okay, dalam 4 bit is 0110. So this is positive 6. Okay, step kedua, you complement each bit. Okay, so when you complement each bit, kita namakan dia sebagai one complement. Okay, kita namakan dia sebagai one complement. So this is a complement each bit. Maksudnya you invert lah kan nombor yang atas ni, yang asal ni. Okay, you tukar, you akan dapat first complement ataupun one complement. Okay, and then step ketiga, you tambah 1. Okay, untuk dapatkan nilai two complement. Okay, so tambah 1 untuk dua nilai ni lah. Jangan tambah yang atas ni, yang atas tak terlibat pun. Okay, you tambah 1 hanya kepada value yang you dah complement tadi. Okay.
So kita tambah, biasalah 1 tambah 1, you akan dapat 01 kat atas kan. 1 tambah 0 is 1, so 0. 0 tambah 0, 0. Okay, 0 tambah 1 is 1. So that's why negative 6 into complement is 10, 10. You jangan guna calculator pula. Saya takut kalkulator kamu tu bila kamu tekan 1010 kamu dapat 10. Kan bila kita belajar dalam chapter 1 kan 1010 is equal to 10, right? But in this chapter dia ada lain sikit lah. Okay. Ada juga calculator dia boleh detect negative number. Ada. Okay. Saya tak tahu calculator kamu tu boleh ke tak. So ni contoh lagi. Okay, find the two complement number for positive 30. Positive 30. So first step, you need to find the positive binary representation of positive 30 kan. Okay. Tapi sebab nombor dia adalah positif. So positif ni dia tak ada sebarang step lah sebenarnya kan. So cara dia cuma you dapatkan magnitude dia and then you just tambah kosong kat depan. Set ni kan. So magnitude for positive 30 is this one. Okay, 11110. Maksudnya yang ni guna calculator je lah. So because the answer must be in positive, so that's why you need to attach sign 0 in front. So ini jawapan dia. Okay, so positive in two complement is 0, 1, 1, 1, 0. Okay, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay, so that is for positive 30. Okay, so kalau untuk negative 30, so ni jawapan dia. So ni jawapan dia. This is the answer. How you get the answer? Okay, 10000010. So this is the step. Okay. So step pertama dapatkan positive 30. Disebabkan A tadi kita dah dapatkan positive 30 kan. So kita copy je lah jawapan yang A tadi. Kita letak untuk step pertama. Okay, positive 30. And then step kedua you complement each bit. So complement. Okay, and then you add 1. So you will get the two complement number. So this is the two complement number for negative 30, which is 100010. Okay. So example 2, show how an 8-bit computer would represent complement of positive 30 and negative 30. So soalan ni dia dah bagi tahu siap-siap berapa bit yang you kena represent. Kalau soalan A tadi, soalan pertama ni, example 1, dia tak mention kan how many bits. So kalau dia tak mention how many bits, you just find the minimum requirement lah, which is you kena tahu dia punya range lah. Nak tahu range dia, you dapatkan positif dia tu, okay, which is you akan dapat bit ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya dia melibatkan 6 bits lah. Okay. Tapi kalau soalan tu dia dah mention siap-siap, maksudnya kena tunjuk guna 8 bit, kena tunjuk guna 10 bit. So you have to make sure that your step must follow the requirement. Okay. So positive 30. Okay, positive 30. So this is a positive 30 in 8 bits. Bila you cari you guna calculator tadi, magnitude dia 1, 2, 3, 4, 5 je kan, 5 ni yang ni. Okay, so you kena tambah 3 extra 0 kat depan. So meaning that this is a sign bit. So this is actually the magnitude lah. So sign bit tu cuma yang depan sekali. So 7, 8, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 bit yang seterusnya itu adalah magnitude lah. Okay. So kalau untuk negative 30 macam mana pula? Sama. So because soalan tu minta you guna 8 bit. So first step ni kamu kena guna 8 bit. Ni first step. Maksudnya cari positif tu kena 8 bit. Kena start 8 bit. Okay, bukan you guna dulu contoh 6 bit, lepas tu last kali baru you tambah jadi 8. Tak boleh. Dia dah start daripada step pertama tu you dah kena follow range lah yang ditentukan. Which is kalau soalan tu dah mention how many bits to represent those numbers. So untuk first step tu you kena follow the requirement. Okay, the number of bits lah. So if the question asks you to use 8 bits, so meaning that for your first step you need to use 8 bits. Sebab student ada beberapa orang student ni step pertama dia tak guna 8 bit lagi. Bila step terakhir tu
nak cukupkan 8 contohnya kena tambah 2 kan. So dia pun tambahlah, disebabkan nombor negatif dia pun tambahlah 1 kat depan tu untuk tunjukkan itu adalah nombor negatif. Salah tak boleh. Okay, cara macam tu tak boleh. You kena bermula daripada step yang pertama tu. Okay. Sebab tu kalau kamu tengok step pertama dia dah start dengan 8 bit. Okay, step kedua kita complement lah untuk jadikan dia 1 complement and then tambah 1. So you akan dapat negatif 30. Okay, menggunakan 8 bit. Okay, so yang ni jawapan dia kan. So beza dengan yang ni, cuma dia ada tambahan 1 di depan lah. Kan, yang ni at least ada 1 bit kat depan untuk menunjukkan dia nombor negatif kan. Tapi yang ni disebabkan dia minta guna 8. Okay, sebab tu dia akan ada 3 bit 1 di depan. Okay. Alright, so ni untuk proses convert from decimal to 2 complement number. So step-step dia. Okay ke tak ni? So far boleh follow? Faham ke tak? Ada nak tanya? Simbol plus tu memang dekat bahagian yang sebelah situ Kalau kita letak bahagian kiri boleh. sebelah sana pun boleh juga. Boleh. Boleh. Okay. Tak ada masalah, Syed. So letak kat sini. Biasa kita letak kat sini kan lambah kan. Tapi dalam contoh ni dia letak kat sini tak kisahlah. Kita you follow cara yang biasa kita buat lah, proses penambahan yang biasa kita buat. Kita letak ujung sekali kan. So tak ada masalah yang tu. Okay. Ada lagi nak tanya yang lain? Faham macam mana kau cara nak cari tu complement. So kita ada 3 step lah yang kena ingat. Dapatkan positif dia dulu. Complement each bit tambah 1. So dapat kan. Ini untuk nombor negatif je lah. Kalau nombor positif tak ada step apa-apa. Nombor positif just tambah sign kat depan je lah kan. Nak tunjukkan dia positif kan, which is you tambah kosong je kan. Tapi kalau nombor negatif dia ada step dia. Tak ada so kalau tak ada, kita proceed kepada example yang seterusnya. Okay, yang ni determine decimal. So tadi convert from decimal to 2 complement. Okay, but now how to convert 2 complement to decimal. So yang ni diberi nombor 2 complement, you kena cari decimal value dia tu. Okay. So first sekali bila diberi soalan, you tengok soalan ni bit yang pertama tu dia bit apa. Contoh soalan pertama ni bit dia kosong kan. So bila dia start dengan bit kosong, maksudnya dia adalah nombor positif. So seperti yang kita belajar sebelum ni, positif ni kalau nombor positif dia tak adalah step sangat kan. Dia tak ada step pun sebenarnya. Kalau nak cari decimal number, you boleh guna calculator je. You tekan je guna calculator, you dapatkan value ni. You tekan calculator kan 100010. So apa value decimal dia? Okay. So dia adalah positif 34. Okay. Kalau kamu tak nak guna calculator, kamu nak guna kaedah yang kamu belajar masa chapter 1, which is you kena darab dengan 200, 201, 200 tu kan. Boleh juga. Tak ada masalah. Kan gunakan teknik tu. Tapi dalam chapter 5 ni sebenarnya kamu tak perlu tunjuk pun macam yang kamu belajar macam chapter 1 tu. Kan guna calculator pun tak ada masalah. Okay, kalau kamu tengok B. Bila soalan B ni, dia bermula dengan bit 1. So bila soalan tu diberi bermula je dengan bit 1, maksudnya kamu kena ingat dalam mind kamu, this is a negative number, right? Because the sign bit is bit 1. Okay, so when the number is negative number, so there are steps. Okay, need to be sure before you get your last answer. Okay, so dia ada step-step dia lah. Okay, sama seperti yang sebelum ni. Okay, so what are the steps? Okay, to convert from decimal to 2 complements. Okay. So this is step. So from the sign bit, we know that this is a negative number. So complement each bit and then add 1. So dia sama je step yang sebelum ni, which is you kena complement each bit. Kalau ikutkan step, kalau yang ni nak cari nombor negatif, you kena dapatkan binary dia. Kan? Step kedua baru complement. Tapi untuk soalan yang ni, because you already given the binary representation kan. So tak perlu cari binary, you pergi pada step seterusnya, which is you complement each bit and then tambah 1. So yang ni step dia. Okay, ni soalan kan. Ni soalan.
Okay, this is the questions, right? This is the questions. Okay, so this is the solution. Okay, so the first step for this solution is actually you need complement each bit. So you tukarlah kosong jadi satu, satu jadi kosong kan. And then step yang kedua, you tambah satu. So you dapat value binary. Okay, so daripada binary ni you carilah decimal. Okay, so decimal dia adalah 94, which is negative 94. Don't forget to put negative, sign negative. Okay, so negative 94. Dia kena follow soalan ni. Okay. Okay, sebabkan soalan dia adalah satu kat sini. Okay, sebab tu you kena letakkan negatif. Jangan tengok pada step yang ni. Okay, so kalau step yang ni, you akan dapat kosong kat depan kan. Jangan pula you letak positif 94 kan. So you kena apa-apa pun dia adalah refer kepada soalan. Okay, so soalan kamu bit 1 di depan. So that is a negative number. So that's why you put sign negative lah. Yang ni hanya untuk kamu dapatkan nilai decimal tu. Okay, you can use your calculator okay, to find the decimal value. Okay. Alright, so ni adalah cara dia macam mana nak convert. So ni satu lagi cara. Okay, sebabkan yang ni dia start dengan bit 1 juga kat depan ni. Sebab tu dia melibatkan nombor negatif kan. So dia ada step, ni lah step dia. So dia adalah sama dengan negatif 1. So 1, 1, 1, 1 ni sebenarnya adalah negatif 1. Okay, into complement. Okay. Alright, so into complement numbers. Okay. This is how you convert the two complement numbers to decimal. Okay. Faham tak? Okay ke kelas? Semua okay ke ni? Are you still with me? Okay. Okay, Miss. Yeah, alright. So, okay, ni dia punya penerangan dia. Dalam two complement number ni, range tu penting lah. Range ni penting ya. Because sometimes kalau you gunakan range yang salah, contohnya nombor tersebut sepatutnya kena guna 8 bit, tapi kamu guna 7 bit. So you will get the wrong answer lah. Especially bila melibatkan arithmetic. Kita tak belajar lagi arithmetic ni kan. So maksudnya range number tu sangat penting ya. Sebab kat sini kalau kamu kata ni, if the operation produce a result that fall outside the available range, so that an overflow occur. So situation ni kita panggil sebagai overflow. Maksudnya result dia tu keluar daripada range yang sepatutnya. Macam saya cakap tadi lah. Sepatutnya nombor tu kamu guna 8 bit. Tapi kamu pergi guna kurang daripada 8 bit. Okay, so tu berlaku overflow. Okay. So that's why range tu sangat penting. So this is question how to determine range. Value ni tak ada apa pun. Ni menggunakan formula yang tadilah macam mana nak tentukan range tu. Negatif 2 cosine n tolak 1 sehingga positif 2 cosine n tolak 1 tolak 1. Okay. So kalau 8 bit, this is the range for 8 bit. 128, negatif 128 sehingga 127. Kalau 16 bit, this is the range. Okay, kalau 32 bit, this is the range. Tapi dalam soalan aritmetik tak adalah banyak sangat. Selalunya paling banyak pun mungkin dia less than 15 bits lah selalunya kan. So kalau you nak represent nombor tu dalam bentuk 8 bit, make sure nombor tu berada dalam range ni je. Kalau you nak convert, contoh you nak convert decimal 129. Okay, negatif 129. So negatif 129 dia out of 8 bit kan. Sebab negatif 120 paling besar kat sini negatif 128 nombor dia. So bila kamu nak tukar negatif 129, kamu tak boleh gunakan 8 bit lah untuk represent okay, the decimal number. Sebab step pertama tadi, bila you convert from decimal to complement, step pertama you kena dapatkan positif dia dulu kan. So you tak boleh guna 8 bit. Mungkin you boleh guna 9, 10, lebih lah, lebih daripada 8. Okay. Alright, so done with the two complement numbers. So first thing ni before kita masuk arithmetic, which is proses tambah tolak ni, you kena fahamkan dulu konsep macam mana kita nak convert number, especially convert daripada decimal ke two complement. Sebab kalau you salah step pertama convert tu,
okay, you akan dapat jawapan yang salah bila kita masuk proses arithmetic nanti. Especially bila range tu lah. Okay. So kita tengok ni. Okay, 2 complement arithmetic. Okay. Add and subtract using 2 complement system. So we have 4 cases need to be considered. Okay, first case, both numbers are negative numbers. Yeah? A and B ni positive negative number. Kalau second case it differs kan. Okay, kalau second pula B is negative number because dia minus ni, tolak B ni is negative number. Okay, A is positive. Kalau third A pula negative, B ni positive. Okay, and then fourth case, both numbers are negative numbers. So kita consider 4 case ni lah macam mana cara kita nak perform arithmetic. Okay. So kita tengok case yang pertama. Both numbers are positive numbers. Okay. A plus B. So since both A and B are positive. Okay. Since both A and B are positive. So the result will also be positive. Okay. So there is no need to use to complement. Maksudnya tak perlulah you nak complement each bit tambah 1, tak ada lah. Sebab nombor negatif kan, nombor positif kan. So bila nombor positif dia tak ada step untuk convert tu kan. Ni contoh. Okay. Example, perform 2 plus 4. Okay, using 2 complement. Okay. So because 2 and 4 are positive numbers, so your answer also must be positive numbers. Soalan selalunya diberi dalam bentuk adders ni je. Jawapan dia tak bagi. So you kena determine sendirilah jawapan tu berapa kan. Okay. So 2 plus 4, you akan dapat positive 6, right? Okay. So daripada 3 nombor ni, which is 2, 4 dengan 6 ni. Okay. Bila you nak perform arithmetic ni, you need to know the largest representation yang perlu digunakan lah. Number kan. So dalam case ni 2, 4 dengan 6 adalah nombor yang paling besar, betul tak? Which is hasil tambah tu lah yang paling besar result dia. So penggunaan bit di sini, okay, number of bit yang you perlu gunakan tu dia kena depends kepada nombor yang paling besar. Antara 3 tu. Ni 3 lah ni. 1, 2, 3. Okay, antara ketiga-tiga nombor tu you tengok nombor mana yang paling besar sekali. 6. So 6 ni dia dalam berapa bit? Range dia. Okay, 6 ni termasuk dalam range 4 bit lah kan, at least 4 bit. Range lain pun dia boleh ada juga tapi sekurang kita cari yang paling minimum lah requirement. Okay, minimum requirement for positive 6 is 4 bits. So that's why positive 2 you convert dia kepada 4 bits. Positive 4 pun you convert dia kepada 4 bits. Okay, so bila you convert kepada 4 bit to complement, you akan dapat yang ni lah untuk positive 2. And then this is positive 4. And then you tambah. You tambah biasalah 0 plus 0 is 0. So here is 0. 0 plus 1 plus 0 is 1, 0. Okay, 0 plus 0 plus 1 is 1, 0. Okay, 0 plus 0 plus 0 is 0. So you get 0, 1, 1, 0 or equal to positive 6. Betul lah you dapat. Okay. So untuk soalan kedua, 9, 4 dan 13. Which is 9 tambah 4, you akan dapat positif 13. So 13 paling besar, right? So you kena gunakan range untuk yang 13 ni. Macam mana you nak tahu range dia? You cari je magnitude 13 and then you tambah kosong di depan. Itu adalah range untuk nombor tersebut lah. Maksudnya berapa bit lah. Maksud saya range ni berapa bits lah kamu nak gunakan. Okay, so dalam case ni positif 13 ni dia dalam range 5 bit. Okay, range 5 bits. So bila you dah decide berapa bit you nak guna, maksudnya nombor-nombor ni, nombor-nombor 9 dengan 4 ni, you kena tukar mengikut range yang kamu dah select tadi lah, which is 5 bits kan. So this is positive 9. This is positive 4. So both numbers menggunakan 5 bits. Walaupun 4 ni, dia sebenarnya boleh masuk juga dalam kategori 4 bits kan. Tapi dalam arithmetic ni, bilangan bit tu dia kena seragam, dia kena sama. So kalau nombor pertama tu you dah guna 5 bit, nombor kedua tu pun kena guna 5. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang lah. Okay. And then after you convert, so you tambah je lah. Kita tambah, so you akan dapat this one. Okay, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 or equal to positive 13. Okay.
Okay, there are cases, okay, when operation produce a result that exceed the range of the number system, which is we call overflow tadi lah. Okay. Okay, when we add two numbers with the same sign, okay, which produce a sum that is larger than largest representable number, okay, we can obtain an incorrect results. Okay. So addition overflow. So what means by addition overflow? Okay. So addition overflow occurs whenever the sign of sum is different from the sign of both addends. So yang ni untuk nombor positif tadi, dua-dua nombor positif. Okay, the sign of sum. Okay, the sign of sum ni maksudnya sign untuk results. Okay, berbeza dengan sign untuk both addends, which is dua-dua nombor lah. Contoh kalau kat sini, this is kira sum, this is addends lah. So dia kena sama. Okay. So kalau kamu tengok kat sini, bila kita gunakan range yang betul, kamu tengok sign dia. Tiga-tiga sign ni adalah sama, which is semua tu adalah kosong. Ni tak ada overflow lah untuk example 1 dan example 2 ni tak ada overflow lah sebab kita gunakan range yang betul. So kita tengok contoh kalau you guna range yang salah. Maksudnya bila melibatkan aritmetik ni, walaupun nombor tu positif je pun, dua-dua nombor positif tapi kemungkinan you boleh dapat juga jawapan yang salah. Kenapa? Sebab you gunakan bit yang tak betul lah selalunya. Contoh yang ni. 6 plus 3. Okay, bila you gunakan range yang salah, ini salah ni kan. So you akan dapat negatif 7. So 10001 ni is actually equal to negative 7. Bukan 9 eh. Jangan pula you gunakan kereta. Saya tengok kalau saya guna kereta 1001 is 9. No. In this case arithmetic ni dia lain sikit. Okay, because kamu tengok tadi dia kata addition overflow occurs whenever the sign of sum different. Okay, the sign of sum. This is the sign of sum. This is sign of both addends. Kan berbeza tu. Macam mana pula? Macam mana boleh terjadi bila you tambah dua nombor positif, jawapan kamu dapat negatif? Ni negatif lah ni sebab dia start dengan bit 1. Tak logik lah kan? So there must be something wrong lah somewhere kan? So dalam contoh yang ni kesalahan dia adalah you pilih range yang salah. Maksudnya you represent 6 and 3 ni menggunakan 4 bits. Sedangkan jawapan dia which is 9, 6 tambah 3 kan sepatutnya dapat 9. Positif 9 lah kan. So kalau kamu tengok ke sini, the correct answer is positive 9. So positive 9 is outside of 4 bit to complement number range. Sebab 4 bits nilai positif yang paling besar adalah positif 7. Okay. So the sum of the two given numbers require more than the allotted 4 bits to represent it. Meaning that you cannot use 4 bit to perform these additions untuk soalan ni. Tak boleh guna 4 bit sebab kalau guna 4 bit kamu akan dapat jawapan yang salah. Ni, salah lah. Okay. So cara dia, sebab soalan yang diberi kepada kamu, dia tak akan bagi jawapan ni tau. Yang ni dia tak akan bagi pada kamu. Jawapan last tu. Dia cuma bagi addend saja, value addend, which is perform the addition of 6 plus 3, that's it. Using two complement kan. Perform 6 plus 3 using two complement numbers. How many bits? Seperti yang saya cakap tadi, bilangan bits untuk proses aritmetik ni kita tentukan based on nombor yang paling besar yang ada dalam aritmetik tersebut. Contoh dalam kes ni 6 tambah 3, so jawapan kamu kena dapat positif 9. So between 6 dengan 3 dengan 9 paling besar kan. So you kena carilah 9 ni sebenarnya di dalam range berapa bit. Okay. So ni contoh yang pertama. Ni satu lagi contoh di mana you boleh dapat jawapan yang salah. Okay, kalau guna range yang salah. Okay. So 12 tambah 7. Okay, so kalau ikut salah ni dia guna berapa bit ni? Dia guna 5 bit. Tapi bila kamu perform addition ni, kamu akan dapat negatif 13. Ni negatif 13 lah. Kan sama dengan ini, negatif 7. Kenapa negatif 7? So kita proof lah kan, betul ke 1001 negatif 7? So kita proof kan lah.
Macam mana nak convert tadi daripada 2 complement ke decimal? Okay, first step you need complement each bit, right? So bila complement each bit, you will get 0, 1, 1, 0. And then next step is plus 1. Okay, bila plus 1, you akan dapat 1, 1, 1, 0. So 0, 1, 1, 0 is 7. So because the answer is start with bit 1, so this is negative 7. Sebab itulah 1001 ni is equal to negative 7. Ni, negative 7. Okay, so samalah dengan yang ni. Kenapa dia kata yang ni sebagai negative 13? First, because dia start dengan bit 1, of course it is negative. And then when you show the methods, okay, so you will get negative 13. Jawapan yang betul ni adalah positif 19 kan, sebab 12 tambah 7 sepatutnya kena dapat positif 19. So positif 19 ni, okay, 12 tambah 7, supposedly you dapat positif 19. Maksudnya antara 12, 7 dengan 19 yang paling besar. So you supposedly follow the range for this number. Okay, which is dia kena guna at least 6 lah kalau kat sini saya rasa. Kan 6 kan. So yang example 1 tadi, okay, bila kita gunakan teknik yang betul, bila kita gunakan bilangan bit yang betul, you akan dapat jawapan yang betul lah. Instead of guna 4 bits tadi, example 1 tadi kan. Example 1 ni guna 4 bit, so you akan dapat jawapan yang salah. Tapi bila you guna besar sikit, which is 5 bit. Maksudnya 6, positif 6 kena convert kepada 5 bit. Positif 3 pun kena convert kepada 5 bits. So bila kita convert both numbers using 5 bits, and then when we perform the additions, okay, your last answer, barulah you dapat positif 9. Okay, because now there is the sign bit in front kan. So dah ada sign bit kosong. So this is the magnitude. So magnitude is 9. Okay, bit 0 is positive. Okay. So yang 12 tambah 7 tadi pun kita gunakan lebih besar. Kita tak gunakan 5 bit, kita gunakan 6 bits. So bila gunakan 6 bits, you akan dapatlah jawapan yang betul. Barulah sign of sum is equal to sign of both adders. Sepatutnya nombor positif, you kena dapatlah positif. Jangan pula contoh yang ni, ada juga student dia buat macam ni tau. Yang ni dia dapat yang ni, tapi disebabkan nombor tu sepatutnya kan positif kan, dia jawapan last tu dia pergi tambah kosong kat depan, kosong 1 0 0 1 1. Dia tunjuk yang ni, tunjuk dalam kerja ni, but suddenly your last answer you cakap yang ni. Tak boleh. Kosong ni kena datang secara automatik when you perform the addition, bukan last you tambah aja. So dalam case macam ni tak boleh. You have to make sure when you perform the addition tu, 0 is come together lah after you perform the process of additions tu. Ni satu lagi contoh. Compute 19 plus 27 using 2 complement. So the sum is positive 46, which require at least 7 bits. So 7 bits. So positif, sebab bila kita tambah 2 ni, kita akan dapat positif 46. Ni contoh soalan dia akan bagi macam ni lah. Compute this number. Okay. Contoh soalan yang tak bagi tahu berapa bit yang perlu digunakan. So you kena determine sendiri lah. At least ikut range kan. So dalam case ni, positive 46 is the largest number, right? Okay, between 19, 27 and positive 46. So 46 is largest number. So we must follow the largest number bit, range of bits. So positive C requires at least 7 bits. So that's why for 19 you tukar dia dalam bentuk 7 bits. 27 also you change to 7 bits of 2 complement. Okay, so proses tambah ni tambah je biasalah. 1 plus 1 is 0, 1. 1 plus 1 plus 1 is 1, 1, 3 kan. So 1 plus 0, 1, 0. Okay, so this 1, 0, 1. Okay, and then 0. So you akan dapat 0. Okay. So that is a first case. Both numbers are positive numbers. Okay, case number 2. What if you have both numbers are negative number?
Okay, both numbers are negative number. Okay, so kalau both number are negative number, maksudnya dua-dua nombor tu kena tukar kepada bentuk tu complement lah. Okay, so contoh negative 3 tolak 2 kan. So negative 3 minus 2. So this is actually negative 3 plus negative 2 sebenarnya. So that's why kita ada 2 negative number. Okay, so you need to find the binary representation, okay, for each number. So this is for 3, this is negative 3, this is negative 2. So this is step, you kena tunjuk step ni. Dapat ke positif dia dulu, tambah 1, complement, and then tambah 1, baru dia dapat nilai dia. Okay, so dalam case ni pun sama jugalah, you kena tengok antara 3 ni mana yang paling besar, you kena follow bilangan, bit untuk nombor yang besar tersebut lah. So in this case, we use 4, at least 4 bits. Okay, so 1, 0, 1, 0. Okay, 0, 1, 1, 1. So dalam case ni kita ada carry kan, carry out ni. So carry out ni kita buang lah. Kita ambil 4 bit je. Sebab step asal ni kita guna 4, so jawapan kamu pun kena ikut juga. Kena guna 4 juga. Ni contoh. Negative 12 tolak 5. Which is the example is negative 17. Right? So 17 ni kena gunakan at least 6 bit. Okay, at least 6 bit. So that's why step dia, okay, dia kena convert kepada nombor tersebut menggunakan 6 bits lah. Okay, lepas tu baru ditambah 2 nombor ni. Ni tambah dengan ni. Okay, so negative 12 tambah negative 5. Okay, so you dapat yang ni. Okay. Alright, ni contoh ni yang salah ni contoh salah. Suppose we use 5 bits to compute negative 12 minus 5. So the answer is positive 15, which is you dapat jawapan yang salah lah. Sepatutnya kalau dua-dua tu nombor negatif, jawapan dia pun you akan dapat negatif. Kan? Sama macam case tadi lah, kalau dua-dua nombor yang you tambah tu positif, jawapan kamu kena positif. So positif bermaksud kena kosong kat depan. So kalau yang case yang ni pula, kalau dua-dua negatif, jawapan kamu pun must be negatif. Meaning that start with bit 1. Okay. So bila kita gunakan 5 bit, so kita tukarlah negatif 12 dalam bentuk 5 bit. So yang dapat ni, negatif 5 dalam 5 bit, dia akan dapat this one. And then you tambah 2 nombor ni. Okay, bila you tambah 2 nombor ni, okay, so this is 0. Okay, this is 0. 0, 0. So 1 plus 1 is 0, 1. Okay. Because we use 5 bits, so meaning that your answer also must be 5 bits. So that's why yang depan sekali ni, ini adalah kira carry out. Kita tak ambil carry out, so kita buang. Bila kita buang, so jawapan kamu start daripada kosong kat depan. Salah lah. Macam mana pula tolak dua nombor negatif dapat nombor positif? Kan? So sebutnya you akan dapat negatif jugalah. Okay, sekejap ya. So, okay tak ni? Semua okay ni? Are you with me? Yes, madam. Faham tak? Faham, Miss. Faham? Yang tak jawab ni harap-harapnya faham lah. Jangan diam je. Okay. Okay, miss. Okay. So, kita tengok case yang ketiga. Case yang ketiga, salah satu positif, satu lagi nombor negatif. So, kalau nombor positif, kita tak boleh buat apa-apa lah. Meaning that, you just dapatkan binary dia dalam bentuk yang biasa lah. You kena pastikan dia kosong kat depan. Contohnya ni, negatif 3 tolak 2. 3 tolak 2. So 3 tolak 2 ni sebenarnya adalah 3 tambah negatif 2 lah. So ini adalah nombor negatif. So 3 ni positif. So positif, you just dapatkan binary dia. Tunjukkan. Okay. What is the value for positive 3 in binary. So this is positive 3. And then negative 2, so you need to show the step lah how you get your negative 2. So this is your negative 2. So this is step. So in this kind of questions, untuk soalan aritmetik ni, you kena tunjuk jalan kerja dengan jelas. Kena tunjuklah positif 3 apa binary dia, negatif 2 apa binary dia.
tunjuk step. So kalau nombor tu negatif, dia ada step di tengah-tengah tu kan. Kena complement tambah 1 tunjuk step. Kalau nombor tu positif, dia tak ada step. Tapi kena tunjuk jugalah apa binary dia. Okay, lepas you dah dapat dua-dua nombor tu, barulah you tunjuk proses penambahan. Which is positive 3 plus negative 2 kan. This is positive 3, this is negative 2. Tunjuk kan. So bila you tambah, okay, 1 plus 0 is 1, 0. 0 plus 1 plus 1 is 0, 1. 1 plus 0 plus 1 is 0, 1. 1 plus 0 plus 1 is 0, 1. Okay. So walaupun kalau kamu tengok 1 di depan kan. Tapi you must remember, you use 4 bits. Meaning that your answer also must be 4 bits. So this is the carry out value. So carry out value ni kita discard. Kita buang lah. So jawapan kamu akan dapat 0, 0, 0, 1 which is positif 1. Betul lah kan? 3 tolak 2 you akan dapat positif 1. Okay, jangan pula kata kenapa 1 kat depan? 1 tu kita tak ambil lah sebab lebih daripada range yang kita guna. Kita guna 4, jawapan kena 4 jugalah. Okay. So ni satu lagi contoh. 12 tolak 5. So 12 tolak 5. Berapa bit nak guna? So sama juga. Berapa bit nak guna ni, you kena pilih based on nombor yang paling besar sekali dalam proses tersebut. 12 tolak 5 you akan dapat 7 kan. So antara 12, 5 dengan 7. 12 yang paling besar. So you kena ikut range untuk bit nombor 12 tu. So 12 positif kan. So 12 ni dia menggunakan 5 bit. Sebab tu 5 ni pun kita kena gunakan 5 bit. Negatif 5 ni. First step tu dapatkan positif 5 kan. So dapatkan positif 5 tu dalam bentuk 5 bit. Then complement each bit. Add 1. So you dapat this is a negative 5. And then you tambah. So bila tambah sama macam case tadi, you akan ada carry. So carry ni you buang lah. So jawapan kamu adalah positif 7. Betul lah sebab dia start dengan kosong. Sebab jawapan kamu mesti positif kan. So positif is the number must start with bit 0 right. So 1 ni is only the carry out value. So you just discard. Okay, buang je. Okay. Okay, ni satu lagi contoh. Cuma yang ni nombor positif dia nombor yang lebih kecil. 5 nombor kat depan tu kecil lah. 5 tolak 12 kan. So bila nombor kecil tolak nombor besar, jawapan kamu kena negatif kan. So macam tu je. You nak tahu jawapan kamu betul ke tak, you perform dulu nombor tu menggunakan kaedah yang biasa lah. Maksudnya guna decimal juga. So kalau you guna decimal, contoh 5 tolak 12 akan dapat negatif 7. So negatif 7, you expect your last answer ni mesti start dengan bit 1 kat satu kat depan ni. Okay, mesti kena start dengan bit 1. Tapi kalau you buat tiba-tiba you dapat kosong kat depan ni, mesti something wrong lah. Selalunya yang salah tu step yang atas ni salah. Which is representation of bit tu salah lah. You gunakan bit yang salah. Maksudnya sepatutnya nombor tu kena guna 6, you pergi guna 5. Macam tu. Okay. So in this case, we need to use 5 bits. Okay, so positive 5 kena guna dalam bentuk 5 bits. Negative 12 pun dalam 5 bits. Sebab 12 yang paling besar kan kat sini kan. So that's why kita guna 5 lah. So this is negative 12. Okay, so here is actually 5 plus negative 12. Okay, so this is 5. This is negative 12 lah. So kena tunjuk one by one. So kita tambah. So betul lah kita dapat 1 kat depan ni. Which is 1, 1, 0, 0, 1. So this is actually negative 7. Kalau kamu guna calculator scientific, kamu ada calculator tak sekarang ni? Kalau kamu guna calculator scientific, kamu type 11001 ni dapat tak negatif 7? Saya cakap calculator sekarang ni mungkin ada yang boleh detect the negative number lah. Meaning that when you type the number, okay, so directly dia akan tunjuk itu adalah negatif lah, nombor negatif. Kalau calculator yang sebelum-sebelum ni dia tak boleh. Okay. Dia ada kalkulator kat depan ni. Dapat apa? 25. So maksudnya kalkulator kamu tu dia bukan kalkulator yang boleh detect nombor negatif lah. Kiranya kalkulator yang kita guna tu adalah kalkulator yang kita guna untuk kita buat macam chapter 1 hari tu. Kan? Chapter 1 bila chapter 1 dia tak ada melibatkan positif negatif kan. So kalau dia tak melibatkan positif negatif, betul lah jawapan 11001 tu 25. Tapi sekarang ni
dalam case chapter 5 ni, 11001 is not 25. It's actually -7. Macam mana boleh dapat -7? Nak tunjuk ni, you kena prove lah, convert lah. Kan? Convert. 11001. This is negative. You tahu ini memang negatif sebab dia 1 kat depan. So berapa decimal dia? So macam mana nak convert binary kepada decimal ataupun 2 complement kepada decimal? So step dia, first you need to complement each bit. So this is the first step kan. So 00110. Second step is you tambah 1. So tambah 1, 1, 1, 1, 0, 0. So yang ni lah. Nilai yang ni you cari apa decimal dia. So this is 00111 is actually equal to 7 or is actually equal to -7 lah sebab soalan dia adalah 1 kat depan ni. So -7. So betul lah -7. So 1111 110001 is actually -7. Bukan 25. 25 tu kalau kita guna yang masa chapter 1 tu. Without concern of negative or positive number. Okay. Sebab ada soalan macam ni, ada student kadang dia dapat jawapan yang salah. Kalkulator lah, ni masalah kalkulator. Kadang kalkulator, bukanlah kalkulator tu salah. Okay. Cuma kalkulator tu dia sebab dia sistem kan, dia dah disetkan dalam, dia dah diprogramkan. So ramai juga student bila dia guna some of the calculator macam saya cakap tadi tu, bila dia guna tu dia dapat jawapan yang tak betul lah. Okay, so you need to be careful, especially bila nak convert from from 2 complement to decimal number lah. Okay. Yang ni lah contoh. Okay, and then case yang terakhir sama juga, salah satu nombor negatif, satu lagi nombor positif. Cuma dalam case 4 ni nombor negatif tu kat depan, positif di belakang lah, negatif A plus B, right? Okay. So negatif A, you kena tunjuklah cara macam mana nak dapatkan nombor negatif into complement. Positif, you just show the positive value into complement kan. Contohnya ni negatif 3 plus 2. So for negatif 3, you kena tunjuklah step dia sampai you dapat negatif 3. This is negatif 3. But for positive 2, because it's positive kan, so dia tak ada step. Okay, dia just ada magnitude dengan sign tu kan. So this is the value for positive 2. Kita kena guna 4 bit kan dalam case ni, because negative 3 plus 2 you akan dapat negative 1. So antara 3, 2, 1, 3 paling besar. So 3 ni falls into 4 bits kan. So sebab tu kita guna 4 bits. So tunjuklah. So bila you buat penambahan you akan dapat 11111. So 1111 ni into complement is actually equal to negative 1. Bukan 15 macam tadi tu kawan kamu cakap tu, kalau kamu guna calculator, mungkin ada yang tengah calculator, Miss kenapa saya dapat 15? Okay, because your calculator cannot detect the negative value tu. Kan? So cara macam mana kamu nak tahu ini adalah negatif 1, you buat macam yang ni jugalah. Buktikanlah, tunjuklah. You akan dapat lah. Tapi sebenarnya dalam soalan nanti, dalam jawapan kamu tak perlu tunjuk pun pembuktian tu. Kan, proving tu nak tunjuk betul ke yang ni negatif, tak tunjuk pun. Yang penting kamu tunjuk step yang ni je. Okay, kamu kena tunjuk step macam mana kamu dapat nilai dia, and then macam mana kamu tunjuk arithmetic tu. Okay. Madam, yes. Ya saya. Macam mana nak tahu 4 bit ke 5 bit? Tadi saya bagi tahu. Saya tak faham sangat. 4 bit ke 5 bit, you tengok nombor kamu tu, nombor mana yang paling besar. Antara 3, 2 dengan 1 yang mana yang paling besar? 3 kan? Okay. 3 tu masuk dalam range berapa bit? Kan tadi kan awal-awal kan kita belajar macam mana nak tentukan range tu. Yang N2, negatif 2 kuasa N tolak 1. Tu positif 2 kuasa N tolak 1, tolak 1. Ni. So benda ni. N ni refer kepada bit tu. Kalau N ni 4. 4 dia start daripada negatif 8 sampai positif 7. Ni untuk 4 bit. Negatif 8 sampai positif 7. So dalam case ni, negatif 3 ni masuk dalam range form 4 bit kan? Betul tak? Betul tak? Betul. So sebab tu kita boleh guna 4 bit.
Tapi kalau nombor tu besar, contohlah macam sebelum ni kan ada nombor 12. 12 tak boleh guna 4 bit sebab 4 bit tadi dia start daripada negatif 8 sampai positif 7 je. So macam mana kamu tahu range dia? Kamu kena gunakan formula tu lah. Mungkin kamu boleh buat macam orang kata apa, macam list lah, macam list. Contoh macam saya cakap tadi. Macam ni 4 bit negatif 8 sampai positif 7. Okay, you cari pula 5 bit start daripada berapa pula? Dia masukkan dalam ni 2 kuasa apa ni 16 5 tolak 1 is 4 negatif 16 kan. So 6 bit pula start daripada apa. So daripada senarai ni kamu boleh tentukan lah desimal kamu tu kamu kena wakilkan dia dalam berapa bit. Okay. And then satu lagi cara yang paling mudah untuk kamu tentukan range is actually kamu dapatkan nilai positif dia tu sebenarnya kan. Boleh juga contoh yang ni 12 ni. 12. So 12 bila kamu tukar dia dalam bentuk positif. Okay. Kamu akan dapat magnitude dia dulu kan. Kamu kena cari magnitude which is guna calculator lah kan yang ni. 12 is 1100. Ni yang kamu belajar dalam chapter 1. Tapi because kita nak jadikan dia positif 12, that's why dia akan jadi 01100. So, maksudnya positif 12 ni range dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 bukan 4. Sebab tu dalam soalan ni kita gunakan 5 bit. Kita tak boleh gunakan 4 bit. Faham? Faham tak? Yang tanya saya tadi tu. Faham dah Yang lain faham tak? Sebab selalunya soalan ni yang banyak salah, student banyak salah sebab salah bit tu lah. Sepatutnya guna 6, dia pergi guna 5. Sepatutnya guna 8, dia pergi guna 7. Especially kalau soalan tu dia tak mention berapa bit kena guna lah. Kan kalau dia mention, tak ada masalah. Contohlah kalau dia kata okay perform. Contoh dia kata okay perform negative 16 plus 12 okay using 8 bit. Dia dah bagi tahu guna berapa bit. So soalan macam ni senang. Dia dah mention guna berapa bit, so you just follow the questions lah. Jangan pula soalan minta guna 8, you guna bit lain, tak boleh juga. Walaupun mungkin jawapan kamu tu betul. Saya akan tolak juga markah sebab kamu tak follow kehendak questions tu. Okay. So kalau soalan-soalan ni selalunya dia depends. Ada setengah soalan dia bagi tahu berapa bit kena guna. Ada setengah soalan yang tak mention pun berapa bit. Yang tak mention tu yang bahaya sikit. Sebab kamu mungkin guna macam-macam kan. Ada guna kurang. Okay. Boleh. So yang ni untuk 2 complement arithmetic. So ada nak tanya tak untuk 2 complement arithmetic ni? Kamu boleh tengok soalan yang ada dalam modul kamu tu, manual kamu tu kan belakang tu after you complete chapter 5 tu. Ada contoh-contoh soalan tu. Kat situ ada. Okay. So boleh tengok lah macam mana. Ataupun you boleh tengok soalan pasir. Okay, boleh cari kan dalam library kan. So boleh tengok macam mana bentuk soalan untuk arithmetic ni. Okay. Ataupun soalan assignment kan. Kamu semua dah buat assignment kan. Ada soalan assignment. So soalan assignment macam tu lah bentuk soalan arithmetic. Lebih kurang. So dia memang akan bagi benda ni je. Dia tak bagi jawapan kan. So you kena decide sendiri lah. Kalau dia tak mention berapa bit, you kena decide sendiri berapa bit. Okay. So any other question? Ada nak tanya apa-apa lagi tak? Sebelum saya proceed ada 2 subtopik je lagi ni. Tak ada Okay semua? Senyap ni. Tidur. Okay Okay. So, next is subtractor circuit. So, seperti saya beritahu tadi, dalam chapter 5 ni kita ada 3 circuit yang kamu kena ingat. Satu parallel adder, tadi saya dah ceritakan. So, sekarang ni kita ada subtractor circuit. So, nama pun subtractor circuit. So, this circuit purposely memang untuk perform subtract sajalah. Okay, untuk perform untuk perform tolak saja. Macam parallel adder tadi untuk perform tambah saja, okay? So 4 bit parallel adder yang kita belajar tadi yang saya explain tu sebenarnya kita boleh modify sikit.
supaya dia boleh jadi subtractor circuit. Okay. So that's the process of subtraction. Contoh yang ni S equal to A minus B into complement is actually dia buat dalam bentuk macam ni. Okay, which is A plus B bar tambah 1. Kenapa A plus B bar tambah 1? Because yang ni sebenarnya A tambah negatif B, betul tak? A tambah negatif B. Macam mana you dapat negatif B? Cara nak dapatkan negatif B kan dia ada step dia, which is you kena complement each bit. So yang ni lah. Ini step dia. B bar tambah 1 ni sebenarnya is come from negative B. Is come from negative B. So A plus negatif B bar tambah 1. Okay. Yang ni lah. Okay. Tadi kan A tambah B bar tambah 1. So this is A. This is B bar. This is tambah 1. So yang ni sebenarnya proses untuk subtract lah. Untuk soalan yang berbentuk subtraction. So kita modify sikit kan. So daripada di sini, so you kena tengok untuk A sebabkan dia adalah positif kan. Dia tak ada kena buat apa-apa lah. This is A je lah kan. Tapi because bila tolak nombor yang kedua, tolak B ni ataupun negatif B, sebab tu dia ada step dia which is B ni kena complement and then tambah 1. So that's why B ni kena bar kan dia. Okay, and then tambah 1, so you akan dapat jawapan. Okay, so ni adalah untuk proses subtract. Okay, subtractor. So daripada format yang ni, macam mana kita nak draw the subtractor circuit? Kita boleh gunakan full adder circuit tadilah. Full adder circuit. So kalau kamu tengok kat sini, kita ada 4 column kan? Kita ada 4 column. So meaning that kita gunakan 4 bit lah 4 bit. So setiap ni kita perlu guna ke 4 kolom ni semua kita kena gunakan full adder sebab dia melibatkan 3 input lah. Contoh kalau kita tengok kolom pertama 3 input. Kolom kedua, ketiga ni pun 3 input sebenarnya. Kat atas ni dia sepatutnya ada Cin ni. Cin atas ni. Betul tak? Atas tu sepatutnya kena ada Cin sebab bila you tambah ni dia akan ada Cout. So Cout ni dia akan naik atas jadi Cin. So 3 input. So kalau kamu tengok kat sini, ke-4 kolom ni semua melibatkan 3 input. So that's why bila kamu lukis, kamu guna ke-4 tu adalah full adder. Okay. Dan bila kamu tengok di sini, kenapa dia ada gate not ni? Siapa boleh beritahu kenapa ada gate not kat sini? Kenapa kena tambah gate not dekat B? B saja, A tak? Anyone can tell me? Why? Sebab tadi kita dah buat B bar. Sebab tu dia ada not. Yes, good. Sebab di sini kamu tengok format di sini, ini adalah setiap B ni dia bar kan. So macam mana kita nak tukar benda ni kepada bentuk circuit tu. So bila kita tukar dalam bentuk diagrams ataupun circuit, dia akan dapat yang ni lah. Which is A tak ada apa-apa berlaku kan sebab A is A. Tapi B ni sebabkan ada B bar, that's why kita kena tambah gate not. Gate not yang akan represent bar tu kan. So setiap B tu mesti connect dengan not. Okay. And then nilai Cin untuk full adder yang pertama ni kita terus kena letak 1 lah. Ataupun kalau kita draw nanti tu bila dalam lab nantilah. Dalam lab tu dia akan sambung kepada nilai 1 which is bentuk dia macam ni kan. Positive 5 volt. Kalau ground tadi tu yang kita tengok yang tadi tu yang ni kosong kan. This is kosong. Okay, yang ni sama dengan 1. Ni untuk 1. Okay. So proses ni pun samalah. Okay. Contoh macam mana cara kamu nak tunjukkan proses tolak menggunakan benda ni. So samalah kalau dia kata okay, soalan dia perform 3 minus 2 using this circuit. So step yang sama seperti yang saya tunjuk pada adder tu. Yang pertama you kena decide lah which one is A, which one is B. So biasanya yang depan ni A lah, is B. Lepas tu you convert kepada 4 bit lah. Kan? So 0011 0010. Okay. And then you kena decide lah which one is A1, A2. Lepas tu you map je lah kat sini. Cuma di sini dia dah ada not ni.
So B, yang silap selalunya student silap ni kat sini, disebabkan 3 tolak 2 ni dia perform dulu arithmetic complement tu baru yang complement letak sini. Tak boleh you kena letakkan nilai yang sebelum complement sebab yang akan complementkan untuk you adalah get not. You kena masukkan nilai asal B lah yang ni. Sebab sometimes student dia salah buat which is dia complement dulu 0010 ni 1101 tambah 1. Dia dapatkan dulu negatif 2 ni kan. 0111. So yang ni this is negative 2 right. So negative 2 yang ni dia mapkan, dia letak value dekat sini. 0111. Salah lah. Okay. So nilai yang kena letak kat sini adalah nilai asal yang sebelum kamu complementkan. So ingat tu. So sometimes memang ada juga soalan macam ni kamu kena tunjukkan. Okay. So yang ni letak je lah. A ni A1, A2, A1, A2, A3, A4. This is B1, B2, B3, B4. And then you have to make sure bila you dapat jawapan last ni, you kena dapat 1 which is 1 ni sama dengan 0001. Maksudnya S kamu ni, value dia kena dapat value ni lah. This is S1 kan. So S1 ni kena dapat 1. Okay, so kena tunjuk satu-satu value tu. Letak kat sini 0. This is 1, 1, 0, 0. Okay, B pula. B is a 0, 1, 0, 0. So sebelum kamu dapat S1 ni, kena perform dulu B ni. B not. Okay, 0, not 0 is 1. Perform dulu. Not 1 is 0. Dapatkan dulu. 1. Okay, 1. Barulah you tambah. Macam mana nak dapatkan S1, tambahlah. C in 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 is 1, 1. Kan, 3 kan. So C in dia 1. And then nak dapatkan S2, tambahlah C in A2 dengan yang ni. Jangan tambah yang ni. Sebab you dah perform complement kan. So 1 tambah 1 tambah 0 is 0, 1. So 1 sini. So 1 plus 0 plus 1 is 0, 1. So 1. 1 plus 0 plus 1 is 0. Mana ni CO kat sini. Okay, 1. So jawapan kamu, betul tak kamu akan dapat yang ni? Betul lah, which is S4 is 0, S3 is 0, S2 is 0, S1 is 1. So betul lah. Sama lah. Okay, so this is how you show the subtractor. Okay, so yang ni contoh dalam, kalau guna circuit maker, this is how you draw the diagram for subtractor circuit lah. So you kena connect. Benda ni akan diterangkan dalam lab nanti lab. So ni contoh macam mana proses tolak. Okay, kalau kita menggunakan kaedah subtractor. Okay. So 7 tolak 1. So this is 7, this is 1. So you kena complement 1. And then you tambah 3 ni. Okay. 3 row tu lah. Okay, so ni lah kalau 8 bit. Okay. Alright. So last. Okay, adder subtractor circuit. So yang ni circuit yang kita boleh guna untuk dua-dua. Tambah boleh, tolak pun boleh. Sebab tu nama dia adder subtractor. Okay. So kita boleh combine lah untuk buat adder subtractor circuit. So this circuit has additional input that called a control lah. So dia ada satu input khas untuk control lah. Of course lah kena control sebab kita nak perform tambah ke tolak. So kita kena ada satu controller ni yang boleh control proses tu. Okay. So the value for control kita ada dua value lah. Sama ada 0 ataupun 1. So if the control input is 0, so it can perform the additions. But if the control input is 1, so it can perform the subtraction. Okay. So sebenarnya kita boleh nampak kenapa dia kena, contoh kenapa kalau control dia 0 kita perform addition. So kita tengok parallel adder. Kolom yang pertama kan sepatutnya C in tu kan tak ada value. That's why dia 0. Tapi kalau subtraction, kenapa control input dia 1, kita perform subtract. Because the first column tu dah ada 1, which is kena tambah 1 kan daripada yang ni lah. Tambah 1 kan, first column tu. So that's why C in value kena
letak 1. Okay. So daripada sini, so ni dia punya gambaran asas je lah. How we can draw the adder subtractor circuit. So kalau kamu tengok A dia tak ada berubah apa-apa kan untuk dua-dua, tambah dia pun macam A dia sama, untuk proses tolak A dia pun sama. Tapi untuk proses tolak B berlaku perubahan. Kamu tengok sini, kalau tolak B ni dia akan jadi komplement. Tapi kalau tambah B dia tak jadi apa-apa, B je. So there must be something we need to do with the B. Kan? So maksudnya kena letak gate, satu gate dekat B tu. A tak perlu letak sebab B, A tak berubah apa-apa B tu. Kita nak carilah gate apa yang kena letak dekat B ni supaya dia boleh perform tambah dan juga tolak. Okay. So this is how you determine. So you know that you have to process add dengan subtract. Okay, so control, kita tahu ada dua value control. Kalau control dia 0, dia refer kepada addition lah, kan? Subtract, kita akan gunakan control dia 1. And then untuk nilai B, kalau add, nilai B tu nothing happen kan, which is B, just B. But kalau subtract, B is B bar. Okay, so from this truth table, okay, bila kita buat dia punya, orang kata apa, SOP lah, SOP. Okay, so you akan dapat B, N. Dia macam terbalik. B, N dengan yang ni. B bar, N dengan yang ni. You akan dapat add. Yang ni you akan dapat subtract. So sebab tu kalau kamu tengok sini. Untuk pertama ni. Untuk yang add ni. B, N with C bar. C ni yang ni lah value kosong ni. Kenapa kena C bar? You must remember the SOP. Kalau input dia kosong, kita kena barkan dia kan. Supaya bila kita N. Nilai dia you akan dapat 1. So that's why when your control input is 0, so that's why your control must be bar. Okay, plus dengan untuk yang kedua ni pula N with, okay, B bar N with C. Sebab C dia memang nilai dia 1, so you tak perlu complement lah. Okay, so sebenarnya kat sini daripada format ni kita boleh nampak, okay, dia sebenarnya sama dengan eksklusif, betul tak? So yang ni C yang kalau kita guna B and C bar plus dengan B bar and C. Dia kan sama dengan gate XOR. Ni macam chapter 2. So B eksklusif control. Maksudnya di sini kita dapat tahu bahawa gate yang kita kena letak kat situ adalah gate eksklusif. Di mana gate eksklusif ni kena dia ada dua input, of course lah dia akan ada dua input. Satu input kena sambung dengan B, satu input lagi kena sambung dengan control. So bila you draw, you akan dapat macam ni. Kan? So kita dah detect tadi kan, determine kan kind of gate tadi. So kita dapat gate eksklusif. So satu input kita sambung pada B, satu input lagi kita sambung kepada control. So control. So that's why setiap full adder ni, okay, so dia akan ada satu XOR, okay, dan setiap XOR ni kena sambung kepada nilai B dengan control. B dengan control. B dan control. Okay, and then satu lagi nilai CE ni pun, okay, kena sama dengan nilai control lah. Sebab nilai pertama CE ni dia bergantung kepada nilai control yang kamu masukkan. So kalau lah kamu nak perform circuit ni, you nak buat tambah. So kalau you nak perform tambah, nilai apa yang perlu kamu masukkan pada control ni? 0 ke 1? Kelas. Kalau kamu nak tambah. What is the value for control if you want to perform addition for this circuit? Anyone can answer me? Kalau nak perform tambah, yes. 0 ke 1? 1. 1? Are you sure? Kalau kita nak perform tambah, what is the value that we need to put here? Cin. Untuk nilai Cin yang pertama ni. Ingat tak? Yang saya ajar parallel adder. 0. So that's why kalau kita nak perform tambah, nilai kat sini dia must be 0. So bila must be 0, so semua value yang bersambung dengan control ni, yang ni, dia akan bawa 0 lah. So maksudnya sini 0, sini 0, sini 0, sini 0, sini pun 0.
Nilai A dengan B ni depends kepada value lah. Kan nilai A dengan B depends kepada value yang diberi. Contohnya 3 tolak 2 ke 3 tambah 2. So 3 dengan 2 kan. So depends. Tapi nilai control ni depends kepada operation. Nak tambah ke tolak. Itu yang pertama kamu kena decide dulu kan. Kosong ke 1. Kalau kamu nak perform tolak, nilai control kat sini dia akan berubah menjadi 1. So kalau dia 1, okay. Kalau 1 maksudnya nilai control kat sini dia akan letak jadi 1. 1. So sini 1. So maksudnya 1 is for subtract. Okay, 1 untuk subtract. Okay. And then kalau kosong untuk addition lah. So nilai control ni bergantung kepada operation yang kamu nak perform. Okay, tambah ke tolak. So dia bergantung. Okay, so depends. Nilai A dengan B ni pula bergantung kepada value decimal yang diberi lah. Bergantung kepada nilai. So tukar kepada binary. Sama, proses dia sama lah. Okay. So this is how we use the adder subtractor circuit. Okay. So kamu kena ingat macam mana nak design ni. Saya rasa tak ada masalah lah sekarang ni because you open book kan. So you just copy. Tapi bila copy pun you kena fahamkan betul-betul macam mana kita nak gunakan circuit ni. Contoh kalau soalan kata okay, perform the operation of 3 minus 2 using adder subtractor circuit. So you kena tunjuklah bit tu yang tadi tu. Macam yang parallel adder yang saya tunjuk tadi tu. Okay. So dalam video, lepas ni saya akan share all the videos yang ada. Okay, untuk chapter 5 ni kamu boleh tengok video termasuk contoh-contoh yang saya tunjukkan macam mana kamu nak perform addition, subtraction menggunakan this kind of circuits lah. So cuba faham kan. Sebab dalam ni sebab kita kejar masa kan. Saya tak sempat nak tunjuk detail. Okay, so dalam video saya tu dia lebih detail lah. Okay. Alright, so kita habislah chapter 5. Habis chapter 5. Alhamdulillah. Boleh? Okay. Okay semua? Okay. So chapter 5 ni yang paling penting sekali adalah arithmetic tu lah kan. Arithmetic tu. Okay. Dan of course lah sebelum arithmetic tu you kena tahu macam mana nak convert. Okay, convert decimal to 2 complement or 2 complement to decimal. Okay, and then fahamkan all the circuits yang ada ni lah, 3 circuits tu. Okay. So ada nak tanya apa-apa tak? Any questions, class? Tak ada? Tak ada. Okay, semua okay? Right, semua dah tanda attendance dah? Madam, Ya saya. kalau saya tertanda attendance kan sebelum dia Dah, aktif madam. boleh ya? Sebelum apa? Dia aktif, attendance tu aktif. Macam mana boleh tanda kalau dia tak aktif lagi? Tu lah tu, tapi boleh pula tadi. Dia sebenarnya dia akan buka 15 minit sebelum dengan sampai 15 minit selepas. So meaning that sebelum kelas, sebab saya start tu 10 suku kan. So dalam pukul 10 tu dia dah open dah. You tanda tu pukul berapa? Pukul 10 macam tu. 10 sebelum 10 suku lah. Ah. Sebelum 10 suku. So dia dah buka dah. Dia akan buka 15 minit sebelum sampai 15 minit selepas. Maksudnya saya set ni sampai pukul 12. Saya tak ingat 12 ke 12 suku macam tu. So after tu 15 minit selepas tu dia still aktif lagi. Okay. So for those yang masih belum menanda attendance ni tolong tanda sekarang. Okay, jangan nak tunggu sekejap lagi lah. Tanda je sekarang ni, ada masa ni tanda je terus. Okay, so kita dah habis lah chapter 5, Alhamdulillah. So after this you boleh tengoklah pensyarah you bagi tutorial ke. Saya rasa kalau dalam minggu ni sebenarnya ada tutorial dan juga lab sepatutnya. So waktu tutorial nanti ni akan ada 2 benda lah, tutorial dan juga lab. So depends pada pensyarah masing-masing. Okay, yang penting kamu faham kan. Okay, so sekejap lagi saya akan share video kita ni dalam YouFuture sama seperti sebelum ni, dan saya akan share juga all the videos untuk chapter 5 lah. So for those yang tak faham, tak sempat nak catch up apa yang saya ajar, mungkin saya ajar sangat terlaju, so boleh tengok balik all the videos lah. Video tu saya buat part by part, yang tu mungkin kamu boleh faham lah. Okay, boleh semua?
Okay. Boleh, Miss. Okay. So kalau tak ada apa-apa, I think that's all. Boleh, Dan kita Miss. pun dah 12 minit dah. Okay, so kita jumpa next class lah untuk for the next chapter. Okay, so anything kalau nak tanya boleh tanya nanti. Tanya saya ataupun tanya pensyarah masing-masing lah. Okay, so itu saja. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Sama. Thank you, Miss, for Miss. today. Okay.